Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Eliza daripada IPG KPT, Kampus Pendidikan Teknik akan berkongsi DLO yang telah saya dan Puan Ablin bina untuk dua kursus kami ini, iaitu kursus SAS 3103 dan juga 3123. Puan Ablin mengajar Organic Chemistry manakala saya mengajar Environmental Biology. Okey, jika para penonton ingin melawat laman web DLO kami, jadi boleh masuk di sinilah saizgoogle.com /e-pembelajaran.edu.my/DLO IPG-KPT. Okey, jadi antara objek pembelajaran digital yang kami guna pakai adalah Google Sites ini sendiri. Kemudian kami juga ada menggunakan Google Classroom untuk kami berinteraksi dengan pelajar. Di sinilah kami simpan segala bahan kuliah seperti PowerPoint, seperti video, sama ada yang diambil pada YouTube atau bina sendiri pada TikTok dan Nearpod, dan juga kami juga ada menggunakan beberapa peralatan makmal digital seperti pH meter dan oximeter, dan akhir sekali untuk interaksi dengan pelajar kami menggunakan Telegram. Baiklah, kita pergi kepada laman web DLO, yang laman web utamanya adalah di sinilah DLO KPPB untuk IPG KPT. Jadi di sini boleh lihatlah sebenarnya kita ada RBT, kita ada sains. Kalau yang sains ni bolehlah tengok kursus kami. Ini adalah kursus gabungan lah interdisciplinary, iaitu Environmental Biology dan Organic Chemistry. Jadi dalam kursus ni dia ada 5 muka surat, yang mana menu utama dia adalah ini. Kemudian kita ada juga merungkai kurikulum. Okey, saya masukkan merungkai kurikulum ni sebab ini adalah penting, ini perkara penting yang perlu kita laksanakan yang pertama sekali sebelum kita membina DLO. Sebab kita nak tengok apakah titik persamaan antara dua kursus ini. Jadi memanglah kita kena perlu cari kejelasan. Jadi bila kita senaraikan pengetahuan tu, kita akan dapatilah ini kalau lihat di sini kursus saya ada mengajar environmental pollution. Manakala untuk kursus Puan Ablin pula, bila kita rungkai tu kita nampak dia ada ajar ni, uses of polymer in daily life. Di sinilah kita nampak topik yang berkait, iaitu pencemaran plastik. Okey. So daripada situlah bila kita nampak titik persamaan tu, kita boleh bergabunglah, kita pun buatlah tugasan. Buat rangsangan tugasan yang sama. Yang ini adalah rangsangan tugasan kami, study the effects of plastic. Untuk khusus Puan Ablin, dia melibatkan coursework iaitu essay writing, yang mana pelajar ada bertemu dengan rakan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang polymer pollution. Okey, manakala untuk kursus saya pula, saya buat amali. Ada dua amali yang berkaitan dengan polymer pollution. Satu, efek dia kepada fishes and plants, ini water pollution, dan yang kedua adalah polymer pollution, efek dia kepada rice bug population. Yang ni kami memang gunakan benzin dan juga crude oil lah untuk lihat kesan polimer tersebut ke atas hidupan. Okey. Seterusnya kami ada masukkanlah kami ada dapatlah big idea daripada connecting the dot tadi. Kita dapatlah big idea kita, the environment is our treasure, use environmental friendly resources. Inilah big idea kami. Seterusnya kami ada buat bukti pentaksiran. Bukti pentaksiran yang ini kami ada simpanlah contoh-contoh lain bukti pentaksiran seperti pertemuan dengan pakar learning partner di Pusat Ikan Hiasan secara bersemuka. Untuk khusus Puan Ablin, mereka menembual pakar menembual secara dalam talian je dengan For Ocean. Kemudian pelajar ada menembual dengan SWM Environmental, dengan ni pensyarah kimia lain, dan seterusnya lah dengan ECC dan sebagainya. Dan kami juga ada dapat melaksanakan GMIT bersama dengan Perhilitan untuk tajuk ni lah, konservasi hidupan liar ex situ dan in situ. Jadi semua DLO tu kita ada simpan lah dalam Google Site ini. Dan yang terakhir sekali,
ya, tentang pelan pembelajaran. Ya, jadi bila kita ada pelan pembelajaran ni, kita boleh lihat ya semua DLO yang kami guna pakai sepanjang kursus ini, ya, sepanjang semester ini, ya, apakah perkaitannya dengan student learning model, ya, dalam KPPB. Ya, kalau A dia ada berkaitan dengan belajar cara belajar, B perhubungan dan juga C adalah aspirasi. Ya, kemudian apakah learning design yang terlibat dalam topik ke ya dalam tugasan ya yang dilaksanakan ya sepanjang kursus ini. Okey, kemudian kita boleh senaraikan juga apakah kompetensi 6C yang dicapai oleh pelajar. Ya, dan kita juga boleh lihat ya setakat mana model 3 ini dicapai oleh pelajar. Adakah sekadar engage ya atau enhance ya, dan yang paling tinggi E3 lah, extension ya, dan yang terakhir model 3R ya. Jadi besarlah harapan kami supaya kursus yang kami ajar ni kalau boleh mencapai kuadran D ya. Kuadran D ni sebab apa? Sebab pelajar dia dapat mengaplikasi dalam situasi bukan rutin dunia sebenar. Ya, contohnya topik 4 ni bila pelajar buat tugasan kerja khusus penulisan laporan kerja lapangan. Ya, jadi bila dia buat kerja lapangan ni dia bukan sekadar buat report ya, pensyarah baca dan bagi penilaian ya, sebaliknya dia sebenarnya dia punya lab fieldwork report ni dia dapat kongsi dengan komuniti luar ya, yang mana mereka telah mencipta e-book ya. Jadi bila dia cipta e-book tu dia dapat kongsilah ya, dan dengan harapan dapat menimbulkan kesedaran ya menjaga alam sekitar kepada para pembaca. Okey, selain daripada itu pelajar juga dapat kumpul ya maklumat ya apa yang boleh diperolehi daripada pembaca. Ya, jadi ini kita buat G-form lah ya, dan pelajar juga dia dapat tahu ya, dia dapat kumpul ya, dia bertanya apakah amalan ya yang diaplikasi oleh pembaca dalam menjaga alam sekitar. Ya, jadi dia dapat banyak maklumat lah di sini. Ya, ada yang kata tanam pokok, ada yang kata recycle dan sebagainya. Ya, jadi benda-benda ini memberi maklumat lah ya kepada pelajar. Ya, jadi maksudnya dia bukan sekadar belajar dalam kelas ya bersama para pensyarah, tapi dia juga dapat belajar dengan rakam pembelajaran. Ini yang kita namakan rakam pembelajaran ya, sebab dia dapat maklumat daripada luar lah, daripada komuniti. Ya, bukan sekadar ni lah ya, bukan sekadar expert ya yang telah kami lantik lah ya, yang telah kami temui ya di pusat ikan hiasan ya dan sebagainya. Okey, perhilitan lah ya. Okey, so selain daripada itu ya kita lihat di sini ya ada jugalah ya yang cuma sekadar 3R ni mereka capai A saja. Ya, A tadi apa? Okey, A tadi di sinilah ya, di sini maksudnya dia cuma dapat pengetahuan dalam disiplin ya, atau dia juga dapat aplikasi lah dalam disiplin, maksudnya kalau biologi tu biologi saja ya. Tapi seperti mana yang tadi contohnya ya, bila ada connecting the dot antara kimia dengan bio, sebenarnya dia dapat aplikasi antara disiplin ya, antara dua disiplin yang terlibat ni lah. Okey, jadi itu kuadran A je lah ya. Kuadran A ni dia punya taksonomi pengetahuan dia tak tinggi lah ya, sekadar mengingat, memahami dan mengaplikasi ya. Yang ini kalau A ni memang kita lihat ya, kalau menggunakan PowerPoint dalam kelas, itulah yang pelajar dapat ya. Dia sekadar engage ya, E1 dia melibatkan diri je lah antara dia dengan pensyarah ya, dapat maklumat ya dalam bidang-bidang yang dipelajari lah ya. Tapi kalau dia dapat capai C ya, itu baguslah ya. C ni kalau kita lihat yang tadi, C adalah di takap ni lah ya, di tahap ni ya, dia dah mencipta, menilai ya, menilai sebab dia guna ketogram tadi ya, dia memang dapat menilai lah populasi ya, penduduk bumi dan sebagainya ya. Tapi dia masih di sinilah, dia cuma setakat model aplikasi skala 3 lah ya, aplikasi dalam antara disiplin ya. Dia tidaklah sampai dia unpredictable dia punya ni lah, dia punya situasi tersebut. Okey, jadi bagusnya pelan pembelajaran ni kita dapat lihat ya, kita dapat senaraikan ya apa dia punya student learning model ya. Ada yang dapat sampai 2 ya. Kemudian learning design ya, ada yang sampai 3 ya, dia capai learning design. Okey, learning design tu yang ni lah
ya, rakam pembelajaran dan sebagainya. Okey. Baiklah ya, selain daripada tu ya, DLO lain yang kami guna pakai adalah juga Jamboard ya, seperti ini ya, dan kami juga ada menggunakan Nearpod lah. Ya, Nearpod. Okey, Nearpod ni contohnya macam ni ya. Dia ada sorry ya, yang ni dia boleh tengok video ya, dan selain daripada video tu dia boleh juga ya menjawab soalan lah ya daripada video tersebut. Okey, dia tidaklah sekadar menonton video saja ya, tapi dia dapat uh, apa menjawab soalan. So nanti pensyarah dapat tahulah ya, yang pelajar bukan sekadar menonton, tapi pelajar juga dia dapat bila dia dapat jawab soalan tu, maksudnya dia menonton dengan tekun lah ya. Tidaklah sekadar inilah terus je view saja. Okey, jadi itulah kelebihan lah ya antara video dalam Nearpod. Jadi setiap donate persinggahan ni dia ada soalan. Ya, soalan itu dibina sendiri oleh pensyarah. Ya, jadi memang sangat menarik lah jika kita menggunakan Nearpod. Okey. Jadi semua perkara ni ya sebenarnya memang dikongsikan oleh pensyarah dalam ni lah, dalam Google Classroom. Okey, bila saya menggunakan Google Classroom ya, memang saya simpanlah ya semua arahan ya, Nearpod ya, arahan dan juga bukti-bukti pentaksiran ya, soalan-soalan pentaksiran berterusan ya, semuanya adalah di dalam Google Classroom. Okey, semua nota-nota tu adalah di sini ya. Contohnya kalau tengok topik 3 ni. Okey, kita ada interactive quiz tadi ya yang saya bina menggunakan Nearpod. Ya, kita ada juga share juga video-video ya daripada YouTube ya. Jamboard pun ada ya, dan kita juga ada buat ni lah ya, Google Slide lah untuk pelajar ya, dan ya ini semua adalah contoh-contoh DLO lah ya. Okey, untuk Nearpod ni ya sebenarnya dia banyak aplikasi dia. Ya, banyak aplikasi dia. Bukan setakat quiz ya, bukan setakat video ya, tapi pensyarah boleh juga buat drag and drop ya dan sebagainya. Ya, ini contoh drag and drop lah yang saya bina untuk pelajar. Okey. Report dia semua ada dalam ni. Ya, dia ada dalam kelas board ni. Okey, kita boleh lihat ya report setelah pelajar bermain dengan aktiviti yang kita keluarkan ya. Okey. Reportnya semua adalah ya disimpan untuk pengetahuan kita. Okey, summary ni lah. Ya, kita dapat tengoklah answer dia dan sebagainya. Okey. So memang saya paling suka DLO yang saya gunakan adalah ni lah, Nearpod ya, dan saya juga sebenarnya ya ada ambil bukan ujian lah, maksudnya saya memenuhi lah ya syarat untuk mendapatkan Nearpod Certified Educator ya, di mana saya telah laksanakan banyak aplikasi ya, drag and drop ya, video dan sebagainya tu kepada lebih daripada 15 pelajar. Kemudian saya join dia punya Camp Engage ya, dan daripada sini saya dapatlah Certified Nearpod Educator. Okey, jadi ini adalah antara DLO ya yang telah saya guna pakailah ya di dalam kursus ya bersama Puan Ablin juga. Okey, dan semua maklumat ni boleh diperolehilah ya daripada laman web kami. Ya, jadi itu saja persembahan saya ya buat hari ini ya. Jadi kita perlulah ya teruskan ya untuk membina ya digital learning object yang bermakna ya, supaya pelajar kita juga dapat ya mendalami ya, bukan sekadar dapat pengetahuan, kemahiran ya, tapi dia juga dapat extend ya dia punya kemahiran yang diperolehi itu sehingga menguasai keseluruhan 6C
Ya,